Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أما بعد. Terima kasih kepada pengerusi masjid, juga beserta ahli jawatankuasanya, para jemaah muslimin dan muslimat. Malam ni alhamdulillah sekali lagi saya ni diberi peluang untuk duduk depan tuan-tuan ni, tempat yang baik dalam masjid. Saya biasa duduk depan orang ramai ni dari dulu lagi, tapi kebanyakan majlis yang saya duduk dulu lagi ramai, 3,000, 5,000, tapi bukan majlis yang bermanfaat lah. Majlis kerjaya saya dalam bidang hiburan. Mungkin tuan-tuan tak kenal saya, tapi saya ni yang disebut sebagai Bob Luqman tadi adalah namanya Muhammad Hakim bin Luqman. Jadi Bob itu saiz dia. Bob tu orang Kuala Lumpur asal bulat, dia panggil Bob. Luqman tu ayah saya. Datang asal daripada kampung Pondok Kenali, Kubang Kerian, Kota Baru, Kelantan. Berada di sana daripada tahun 64 hingga tahun 76. 77 saya berhijrah ke Kajang, Selangor. Belajar di sekolah Ma'had Hamidiyah Kajang sampai 81. 82 seterusnya saya sambung lagi 2 tahun di Kuala Lumpur, tingkatan 6. Guru saya pada masa tingkatan 6 tu Ismail Sabri Yaakob. Dulu dia seorang menteri tu, menteri pengguna ke apa kan nama dia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Guru saya di sekolah agama, salah seorang daripada ahli majlis fatwa sekarang, Ustaz Aziz Andi Acok, orang Bugis. Jadi selepas pada sekolah tu, kalau saya sebut lebih kurang macam tu, tuan-tuan dengar datang daripada sekolah agama, sekolah Arab, tapi pergi masuk dalam dunia yang sia-sia lah. Kita tuan panggil dunia apa, yang nyanyi-nyanyian, lakon-lakonan ni. Dia orang sebut dunia seni kan, dunia seni. Tak seni mananya pun tuan-tuan. Semua kita buat ni tuan-tuan. Saya kerja bahagian tulis lagu, berlakon ke apa ke semua tu. Tuan-tuan kerja di pejabat, kerja di laut. Kita semua nak cari duit dia sebenarnya. Nak cari duit. Maka kita pun buatlah kerja. Hingga kita lupa bahawa bila Allah kata diciptakan jin dan manusia ini adalah semata-mata untuk beribadat pada dia. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah ni tidak menciptakan kita, makhluk manusia dan jin ni, melainkan semata-mata untuk beribadat. Tapi kita tak sedar tu. Kita duduk atas dunia, kita tak sedar. Semasa kita belum lahir, kita semua tak ada lagi masuk dalam perut ibu. Semua roh ni dikumpulkan di hadapan Allah. Allah tanya kita, alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhanmu? Kita pun jawab bahkan kita mengaku. Lepas tu kita masuklah dalam perut ibu masing-masing. Lepas tu kita lahirlah. Lahir menjerit, menangis. Takkan umur sehari, umur sebulan, umur setahun kita dah kenal Allah, kita tak kenal.
Tapi dia beri kita Nabi, dia beri kita Quran, ditinggalkan oleh Nabi, beri kita hadis, dan dia beri akal kepada kita. Tetapi dalam perjalanan yang ada 4 perkara ini, ada akal, ada Nabi, ada hadis, ada Quran, dan 4 perkara ini ada malapetaka yang telah berlaku kepada saya dan juga kepada tuan-tuan. Kalau tuan-tuan baca tadi, dengar baca, tuan-tuan pun baca surah Al-Fatihah, tuan-tuan akan berjumpa dengan satu ayat yang tak sah kalau tertinggal. Memang tak boleh, kena lengkap Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim, dia kata, bukan jalan-jalan orang yang engkau murkai. Mula-mula kita minta Allah tunjukkan jalan yang lurus, yakni jalan Nabi-Nabi, jalan awliya, jalan para salihin. Lepas tu kita minta bukan jalan orang yang engkau murkai. Mufassirin semua sepakat menyebut di situ ialah Yahudi, orang Yahudi. Orang Yahudi ni sampai kita baca dalam Fatihah tiap-tiap kali sembahyang. Tapi saya nak tanya, di batu hitam ni boleh tunjukkan saya satu rumah yang orang Yahudi duduk? Ada tak? Tak ada. Ni yang pelik. Tak ada. Sebesar-besar Kuala Lumpur pun tak ada. Rumah saya Sungai Buloh lagi tak ada. Kuantan ni pun tak ada. Tapi saya boleh bagi tahu dengan tuan-tuan, dia adalah hati kita, dia ada dalam jiwa kita, dia ada dalam penglihatan kita, dia ada dalam pendengaran kita, dan dia telah mempengaruhi sebahagian besar daripada hidup kita. Jadi bila Allah kata wa man yata'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapat kemenangan yang besar. Maka Yahudi pun masuk buat supaya kita ni tidak taat kepada Allah. Supaya apa? Supaya kita kalah, supaya kita tak dapat kemenangan. Macam mana Yahudi masuk? Jeng jeng jeng, muzik dia. Baru start cerita dah. Saya tuan-tuan, dari kampung saya, kampung yang ada sebiji kedai kopi. Kedai kopi biasa, kedai kopi kampung jual nasi belauk, nasi dagang, nasi kerabu. Ada satu kedai runcit yang jual macam-macam kegunaan rumah, gula, garam, sebagainya. Ada satu masjid yang mana menjadi tempat perkumpulan. Semayang buka situ duduknya, tak semayang buka situ. Mana tempat berkumpul. Ada kawasan lapang, di depan masjid tu ada satu lampu. Jadi malam dia terang kat situ. Ada satu court badminton yang dia buat dengan buluh lain dia. Ada satu tempat gelanggang dia orang belajar silat, main pedang, main tomoy satu. Ada sungai satu. Ada TV sebiji rumah Haji Saud tu. Ada peti air sebiji rumah Mek Ramah tu. Jadi Mek Ramah dia peti air, dia jual aiskrim Malaysia 5 sen sebatang. Rumah Haji Saud nak tengok TV, malam Sabtu je boleh, malam lain tak boleh. Cerita Melayu. Saya datang ke Kuala Lumpur ni, saya sebut tahun 76. Saya masuk sekolah Arab tahun 77. Saya duduk kat kampung, satu hari saya ngaji Quran 2 kali hingga 4 kali. Sebab datuk saya, dia tuan punya masjid tu. Masjid Pondok Kenali tu bapak dia punya, dibina oleh bapak dia, moyang saya. Dia datuk saya hari-hari di situ. Kalau saya melintas di depan dia, dia akan panggil, berhenti. Mengaji dulu. Cara dia mengaji, saya belajar mengeja, belajar tajwid dengan orang lain. Dengan dia suruh mengaji, dia nak dengar. Dia ambil kertas A4 tu, dia dah tebuk dalam lebih kurang 1 baris. Dia taruh atas Quran tu, yang mana nampak baca ulang kali sampai lancar. Dia dah lancar, dia alih ke bawah pula, dia alih ke tepi, ke kiri, ke kanan sampai lancar. Dia tak panjang potongan dia, begitu-gitu je. 1 hari, 2 kali, 4 kali, sampai kadang-kadang nak pergi sekolah dah. Dia panggil lagi mengaji. Main mengaji tu. Oh, kata nak pergi sekolah ni ayah. Saya panggil dia ayah. Oh, dia kata mengaji dulu. Nak pergi sekolah ni, nak masuk dah sekolah. Mengaji dulu. Dia kata sekolah tak bagus. Dia kata. Kita pun heran, kenapa sekolah tak bagus? Dia kata dia mesti nak 2 sekolah. Sekolah tak boleh main sembahyang, kata dia. Cara dia bergurau. Cara dia bergurau tu semua perkara yang mengait dengan fiqh, dengan tauhid dia, cara dia. Jadi ngaji lah dulu. Lepas ngaji pergi sekolah.
Semayang kat kampung, subuh, maghrib, isyak. Ini kebiasaan orang penuh di masjid lah. Zuhur asar kebanyakan jawan semua keluar, belum balik. Baik. Tapi saya pergi ke sekolah Mak Hamidiah Kajang. Tahun 77 saya masuk. Tak ada orang kampung saya tahu dan tuan-tuan pun tak tahu bahawa saya pergi sekolah tu. Saya ada cita-cita nak jadi penyanyi. Itu yang pelik Saya ada cita-cita nak jadi pelakon. Ni yang pelik ni. Dalam kampung saya surat khabar, 2 hari surat khabar, selepas surat khabar tu keluar di Chan Shaolin tu, Utusan Malaysia, 2 hari lepas tu baru dia sampai kampung saya. Akhbar pada masa itu kat kampung saya tu jarang kita dapat tengok sebab dia tak banyak. Jadi tak ada pengaruh daripada surat khabar. Tak ada pengaruh daripada surat khabar yang masuk dalam fikiran saya bahawa menjadi seorang penyanyi ni seorang yang bagus. Saya seorang pelakon, tak ada. Tapi saya boleh hafal lagu-lagu tuan-tuan. Radio mengaji 4 kali sehari, paling kurang 2 kali sehari. Tapi saya boleh hafal lagu, tahun berapa, siapa penyanyi, pendek kata sejarah lagu tu semua saya hafal. Kalau saya sebut tuan-tuan lagu ni, tuan-tuan dengar. Tak ingin menangis lagi, cukup sudah ku rasai. Siapa penyanyi dan tahun berapakah lagu itu? Tuan-tuan jawab. Saya tahu ni, mana-mana saya pergi saya tanya. Orang masjid dia tak tahu. Dia kalau tanya bab penyanyi dia tak tahu. Kalau tanya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Hambali, Maliki, dia hafal habis dengan tarikh lahir, belajar di mana. Ini hebat orang masjid. Bila saya tanya yang tadi tu DJ Dave nyanyi tahun 72, tak tahu. Ini susah kadang-kadang nak cerita tentang kejahatan yang susah pada orang baik. Sebab orang baik dia tak tahu benda jahat. Macam saya orang jahat, maka saya tahu siapa yang baik. Dan saya senang kenal orang jahat. Tuan-tuan tak kenal orang jahat. Tuan-tuan tengok saya baik budak ni, nampak elok. Tuan-tuan tak kenal. Hei ingin bersua. Tahu berapa tuan-tuan? Siapa penyanyi tu? Tuan-tuan tak tahu juga. Kan? Hari ini kau datang riang. Tahu berapa? Siapa penyanyi tu? Tuan-tuan tak tahu. Kecuali kalau kita buat hadiah pergi balik ke Afghanistan, tiket penerbangan kelas pertama, mungkin baru jawab kan. Tapi tuan-tuan banyak tak tahu lah. Kan? Tahun 76, awal 76 Emilia Contessa, Penasaran. Akhir 76 Brori dengan Saripah ini berlari berkejaran. Itu saya dengar pada awal tahun 72 hingga tahun 76 di kampung saya. Radio kecil, dia ada kat dapur ibu-ibu. Ibu-ibu masak, dia pasang radio. Radio tu berbunyi, dia sambil masak dia dengar rancangan-rancangan radio lah. Adalah DJ bercakap macam-macam, dia cakap masak apa ibu-ibu hari ni, di mana anak-anak kita hari ni dia mau pergi sekolah ke, dah balik ke belum. Kita dengar lagu dulu, lagu lagi pasang. Itu je kerja DJ tu, pasang lagu. Jadi saya ni tuan-tuan, lagu tu saya dengar tahun 72, 73, 70-an tu. Sampai ini hari tajwid dan makhraj lekat pada saya. Bukan cakap tarikh saja. Bahkan saya boleh menyanyi tu. Pada masa saya menyanyi, saya tak kenal muka DJ Dave, tak tengok di radio, tapi saya boleh nyanyi macam DJ Dave. Maka dia timbul cita-cita nak jadi penyanyi, sebab kita rasa boleh menyanyi. Nak jadi penyanyi, jadi seronok. Tak pernah tengok konsert, tapi rasa nak jadi penyanyi. Radio je. Bila tengok Nurdin Ahmad bersilat, kajang Pak Malau, kajang berlipat, kajang hamba mengkuang layu, dagang Pak Malau, dagang bertempat, dagang hamba musafir lalu. Bersilat, dah nak jadi pelakon pula. Baru malam tadi tengok nak jadi pelakon pula. Maka pergi Kuala Lumpur, belajar sekolah Arab, sekolah agama, belajar macam biasa. Belajar bahasa Arab, belajar Nahu, belajar Tauhid, belajar Fiqh, belajar sejarah Islam, belajar hadis, tafsir, belajar. Tetapi dia sekadar belajar saja. Bila saya habis belajar, saya pergi Form 6. Lepas Form 6, saya duduk Form 6 di Kuala Lumpur. Bila Form 6 di Kuala Lumpur, lepas tu saya akan cari peluang ni. Macam mana saya nak jadi penyanyi? Ya, saya jumpa, akhirnya saya jumpa dengan orang besar dalam dunia tu. Tak payah sebutlah siapa. Orang besar dalam dunia tu. Jadi kawan baik kita. Tapi dia kata saya tak boleh jadi penyanyi.
Pasal perut saya lebih besar daripada radio, tak boleh. Pelakon begitu juga, tak boleh. Tak boleh jadi pelakon. Jadi saya jadi apa? Jadi penggiat seni disebut. Penggiat seni. Saya menulis lagu. Mula-mula saya start, saya mengurus kumpulan muzik. Saya urus satu kumpulan muzik. Tuan-tuan tak heran ke daripada sekolah Arab boleh menguruskan sebuah kumpulan muzik. Ilmu tu tak ada di sekolah Arab. Tetapi Allah beri. Pasal nak sangat, maka Allah beri dengan kepandaian. Itu nama dia istidraj. Benda tu maksiat. Bila kita nak, Tuhan tahan, nanti dulu, jangan fikir ni. Nak sangat, sekali buka semua dapat. Daripada pengurus artis, jadi penulis lagu. Tak banyak lagu saya tulis lah, 350 je. Lepas tu dia panggil pengurus prasarana maksiat. Tuan-tuan pernah dengar jawatan tu? Mahal gaji dia. Pengurus prasarana maksiat ni begini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan duduk di rumah, tuan-tuan tengok TV anugerah apa-apa dalam TV. Tuan-tuan nampak lampu-lampu, pentas cantik, sound system bagus, penyanyi lawa berkelip-kelip. Itu perkara tu disediakan oleh saya. Itu contoh dia lah. Sekarang saya dah tak buat lah, contoh. Maka dia menyediakan kemudahan. Macam Batu Hitam ni nak menyambut ketibaan tuanku, maka JKR datang menyediakan prasarana. Jalan kena bagus, traffic light hidup, trafik pun bersedia untuk tuanku datang. Itu disebut orang yang membina prasarana. Saya gitu juga. Kalau saya tak bagi mikrofon yang bagus pada penyanyi, orang akan bu penyanyi tu. Penyanyi tu kalau dia menyanyi, mikrofon tak bagus, dia letak mikrofon dia keluar daripada tempat tu. Kalau dia keluar daripada tempat tu letak mikrofon, dia komplain kepada penaja sebab dia tak dengar suara dia. Kalau kontrak saya RM1 juta, dia dah bayar sebelum show RM500,000. Selepas show, yang seminggu selepas show lagi RM500,000 tu dia tak bayar, tuan-tuan. Jangan main-main. Jangan main-main. Mana nak cari RM500,000? Yang RM500,000 mula-mula tu kita dah belanja dah ni. Buat stage, buat pentas apa semua. Ada tak Tok Khatib pernah komplain pasal mikrofon atas mimbar? Ada tak? Tengah-tengah bagi Assalamualaikum. Apa ni mikrofon Cak Ayam, testing 1 2. Ada pernah dengar? Tak pernah dengar. Tadi saya duduk kat sana, saya sembahyang, saya dengar, saya yakin malam ni saya cakap ada kualiti. Pasal speaker dia bagus, mikrofon, maknanya mikrofon pun bagus lah. Tetapi peringkat masjid dia macam ni je. Macam ni. Dia ada gini je. Kalau penyanyi dia pakai cordless. Cordless maksud apa? Tak ada wire. Sebab apa? Sakut terpijak masa menyanyi. Terpijak-pijak masa menyanyi, jatuh ke apa ke. Jadi sekarang dah buat cordless. Harga penyanyi punya mikrofon berapa tuan-tuan? Paling murah RM1,500 seorang penyanyi. Kalau pemain drum, keseluruhan mikrofon yang ada pada peralatan drum dia tu kadang-kadang sampai RM12,000 harga mikrofon tu. Tu harga belilah, bukan harga sewa, harga beli. Penyanyi latar lagi. Depan ada monitor speaker lagi. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia orang nak kualiti. Dia nak dengar suara sedap. Dia nak dengar muzik sedap. Maka dia tak pakai mikrofon cap ayam. Kita yang kat masjid ni selalu pakai mikrofon cap ayam. Maksud saya tak kata mikrofon ni. Saya kata umumnya. Janji dengar sudah. Clarity, quality, kita tak faham. Sebab tu bukan ilmu di masjid. Itu ilmu Yahudi. Yahudi punya ilmu. Jangan beli barang cak ayam, tuan-tuan. Barang-barang cak ayam ni kebanyakannya munafik. Tuan-tuan pernah beli sardin cak ayam? Sardin cak ayam tu munafik. Di luar ayam, dalam ikan. Itu betul munafik. Jangan beli barang cak ayam. Ini imam pakai ni, saya boleh bayang lah ini. Pakai kena-kena ada sekali-sekali tak macam mana tertekan dengan lutut jatuh mikrofon ni. Pernah lah saya jadi imam kena macam tu, jatuh mikrofon, entah bukang lah kita. Patut ada ruku, apa
Rukun fi'li itu tambah satu lagi pula, membetulkan mikrofon pula. Tuan-tuan, saya nak cerita, saya dengar daripada radio, saya tengok daripada TV, saya pergi sekolah agama, saya bekerja dalam bidang tu, bidang hiburan itu. Sebenarnya Yahudi yang membuka ruang itu. Sebab tu kita dah baca ghairil maghdubi alaihim, sebab dia terlalu seni Yahudi ni. Dia masuk di sisi kita tersangat seni. Orang Yahudi ni dia boleh kaji kalau bab bunyi tu desibel macam mana, frekuensi berapa. Lagu-lagu tu boleh masuk dalam tengah-tengah otak manusia hingga lekat. Saya kadang-kadang saya duduk saja, saya bandingkan rakaman-rakaman musabaqah zaman Allahyarham Ismail Hashim. Saya dengar dalam YouTube. Dia mula-mula bila dia start, auzubillahi minasyaitonirrajim. Sebelum dia masuk basmalah tu tadi, lepas ta'awuz tu, dia berhenti dulu, ambil nafas. Masa ambil nafas tu, cuba cek, dia akan bunyi ni. Kotornya rakaman itu. Bermaknanya apa, tuan-tuan? Maknanya kualiti tidak ada dalam rakaman itu. Orang Yahudi dah bermula tentang kualiti ni seawal zaman-zaman Elvis Presley, sebelum tu lagi. Dia dah kontrol kualiti. Sebab tu orang muda dengar tu masuk dalam kepala. Orang muda dengar tu masuk dalam kepala. Saya belajar agama, kemudian saya tulis lagu. 350 lagu saya tulis. Tak ada satu lagu pun yang saya boleh menggunakan agama yang saya belajar masuk dalam tu. Tak boleh. Tak boleh, tuan. Saya tulis lagu Isabella. Tuan-tuan tak tahu lagu tu, saya tahu. Tuan-tuan tak pernah dengar. Saya nyanyi sikit. Isabella ni, Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Saya nyanyi tu tak apa sedap lah tu. Saya nyanyi sedap takut tuan-tuan lalai. Sebab syarat daripada pejabat agama untuk buat persembahan, yang atas kita tulis apa? Muzik dan dengan lagu yang dipersembahkan tak boleh melalaikan. Saya tak nak melalaikan, tuan-tuan. Saya nyanyi tak apa sedap. Sebenarnya saya nyanyi sedap. Itu je saya boleh beritahu. Dia kata Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Orang dengar, dia tak ambil logik lah. Macam mana ada kisah cinta dua dunia sedangkan dunia ni ada satu? Dia jadikan metafora itu sebagai satu perkara yang masuk hingga orang dengar jadi kagum. Oh, besar cinta ni. Dua dunia. Mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Satu ustaz tegur saya pasal lain dia. Dia kata buat sekolah agama, sekolah. Kenapa pembuat tulis mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Saya kata itu memang cerita lagu tu. Dia kata buat tak sedar ke yang bahawa abang buat mempersoalkan qada dan qadar Allah. Saya dah fikir balik, betul rupanya. Kita ni kalau yang waras, orang yang redha pada Allah, kalau apa-apa berlaku kita tak terjadi, kenapa Allah? Kenapa ya Allah kau buat aku macam ini ya Allah? Kenapa ni kita berjumpa namun akhirnya terpisah? Tapi ayat tu dia mesti begitu. Penulis yang kreatif, dia mesti sesuatu yang membuat orang kagum. Orang kalau dengar tu, mengapa kita berjumpa namun akhirnya terpisah, menangis. Sedihnya, nangis dia. Padahal dia tak ada lagu tu, dia tak nampak pemuka Isabella tu macam mana. Tapi sedih. Kenapa kita tulis begitu? Sebab kita nak jual. Sebab kita nak duit banyak. Kenapa nak jual dengan nak duit banyak? Lagi sekali ini unsur-unsur yang dibawa oleh Yahudi. Yahudi meletakkan negara ini, kalau tuan-tuan nak tahu Tuhan orang Yahudi ialah material. Yahudi meletakkan kebendaan sebagai Tuhan. Yahudi mempromosi Karl Marx, memang seorang Yahudi daripada Rusia bersama Lenin, membawa fahaman-fahaman kebendaan dan sosialisme. Yahudi. Siapa ni Yahudi, tuan-tuan? Yahudi ni dulu dia panggil Bani Israel. Bani itu anak, Israel itu siapa? Israel adalah Nabi Yakub. Isra itu hamba, Il itu Allah, itu bahasa Ibrani.
Jadi Bani Israel ni anak Nabi Yakub, anak hamba Allah. Nabi Yakub bin apa? Bin Ishak. Ishak bin apa? Bin Ibrahim, kekasih Allah. Nabi Ibrahim ada dua anak, Nabi Ishak dengan Nabi Ismail. Nabi Ismail yang mengembang biak bangsa Arab, Nabi Ishak yang mengembang biak bangsa Yahudi. Anak kepada Nabi Yakub ada seorang Nabi lagi, nama dia Nabi Yusuf. Dan tuan-tuan dengar cerita adik-beradik pergi buang dia, balik bagi tahu bapak dia dah kena makan serigala. Itu cerita tu. Tapi akhirnya bila dewasa, Nabi Yusuf mendapat kedudukan di sisi Firaun di Mesir. Satu hari adik-beradik Nabi Yusuf, saudara mara dia lebih kurang 70 orang. Kanaan ditimpa kemarau. Kanaan satu negeri yang berhampiran dengan Mesir, tak hampir sangatlah. Jadi dia orang berpakat nak pergi jumpa Nabi Yusuf, nak minta bantuan. Pergilah ke Mesir. Maka Nabi Yusuf bagi penempatan. Dia orang pun membesar kat sana, besar. Dia jadi besar kaum Yahudi, beratus ribu. Hingga selepas Nabi Yusuf wafat, dia orang ni diseksa oleh Firaun. Firaun yang lain pula, bukan Firaun zaman Nabi Yusuf. Firaun ni ramai. Diseksa oleh Firaun. Kemudian Allah hantar Nabi Musa. Berapa banyak tu? Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, 3 dah. Tengah-tengah tu banyak lagi tu Nabi tu. Tapi yang saya ingat, lepas Nabi Musa, dia orang lari daripada Firaun. Dia menyeberangi Laut Merah dengan tongkat, pergi belah sana. Dia sesat pula di padang pasir Sahara selama 4 bulan. Satu kaum yang diselamatkan oleh Allah, dia sesatkan di padang pasir kerana ada beberapa kelalaian yang dia orang buat. Tapi Allah beri makan. Tuan-tuan jumpa dalam surah Al-Baqarah sebutan manna was salwa. Manna tu manisan, salwa tu adalah sejenis burung. Untuk dia orang makan, punya baik Allah bagi. Itu pun orang Yahudi dah bagi makanan dia berkhasiat, dia sesuai dengan keadaan tu. Dia minta benda lain lagi. Dia suruh Nabi Musa pergi minta benda lain. Nabi Musa ni ikut kaum dia pergi. Kaum yang mulia, tapi orang kata dalam bahasa kita ni banyak songeh lah. Banyak hal. Dengan Nabi dia suruh minta dengan Allah, gitu je. Kemudian datang lepas Nabi Musa, dia orang bersama Nabi Samuel, Nabi Daud, Nabi Talut, tak silap, dia orang jadi bangsa yang sangat perkasa. Kesatuan dia kuat. Dia boleh mengalahkan Rom dan Parsi. Zaman Nabi Sulaiman itulah zaman puncak kegemilangan orang Yahudi. Selepas wafatnya Nabi Sulaiman, diganti oleh anaknya Rahbaam yang bukan seorang Nabi, maka bangsa itu menurun. Kerana apa? Kerana dia berpecah, tuan-tuan. Kerana dia berpecah. Berapa ramai Nabi, dia berpecah akhirnya. Bahkan ada Nabi-Nabi yang dia bunuh. Yang paling popular sikit, cerita dia bunuh Nabi Zakaria. Dia belah dengan gergaji orang Yahudi. Dia berapa ramai Nabi, dia berpecah. Kita berapa Nabi ada? Orang Melayu, berapa Nabi? Kan? Adalah dulu satu apa disebut Rasul Kahar nama. Mana pergi tak tahu lah. Orang Melayu tak ada Nabi, tuan-tuan. Orang Melayu dia sami'na wa ata'na. Dia dengar, dia taat. Islam sampai dia ikut. Tetapi hari ni apa jadi dengan kita, tuan-tuan? Kita berpecah. Kita berpecah ni, tuan-tuan, adalah kerana Yahudi. Yahudi meletakkan, oh aku nak, kau mesti membela bangsa kau. Engkau mesti bersikap demokrasi. Engkau mesti membela Islam. Engkau mesti membina keadilan. Dia jadi ramai. Dia jadi ramai. Sedangkan pucuk pangkal dia, kalau kita ada masalah, kita balik pada Quran. Ini yang kita tak buat. Sedangkan kita semua Melayu. Dalam apa parti sekarang, kita semua Melayu. Kita tak balik ke situ. Bahkan Yahudi menyesatkan kita. Pertama sekali, dengan pemikiran dan ilmu. Ilmu pun, tuan-tuan, boleh jadi sesat dengan Yahudi. Ilmu Allah punya. Terus saya kata ilmu dunia, orang belajar ilmu akhirat pun kadang-kadang, ilmu agama pun kadang-kadang, dia sesat, tuan-tuan. Dia sombong, dia bongkak. Tuan-tuan boleh perhatikan.
Orang yang ada ilmu dunia, saya cerita satu perkara yang betul-betul berlaku pada saya. Seorang doktor Melayu Islam. Saya sakit jantung, saya datang ke hospital. Kemudian dia orang tolak saya atas stretcher, masuk dalam bilik. Dia tampal wire-wire semua. Dia ubah-ubah bawah lidah, doktor datang, dia pegang saya. Dia kata apa? Nasib baik Cik Bob cepat, kata dia. Saya tengok, apa lagi dia nak kata? Sampai situ je dia cakap. Nasib baik Cik Bob cepat. Saya pun sambung. Bukan saya cepat tau. Habis tu, malaikat lambat, saya kata. Dia pun tengok saya dengan curiga. Dia pun kata, dah macam ni pun gurau lagi. Dia tahu kita ni melawak. Dan kita pun memang pada masa tu jawatan pun pelawak. Dia kata macam ni pun nak gurau lagi, dia kata. Saya diam. Sebenarnya saya bukan gurau, saya cakap betul. Ada dalam pengetahuan saya bahawa kita mati, dia tidak akan lambat sesaat, cepat sesaat. Jadi saya tu cakap pada dia, nak suruh dia sedar. Pasal dia cakap, nasib baik Cik Bob cepat. Lepas tu ayat seterusnya, kalau Cik Bob lambat, mati ke Cik Bob ni. Itu ayat seterusnya. Tapi dia tak cakap macam gitu. Orang Melayu dia tak akan sampai hati cakap macam gitu. Orang Melayu kalau dia melawak orang dalam ward, orang dalam ward tu bergerak-bergerak, ya jangan bergerak, jangan bergerak banyak sangat, dua rehat-rehat. Nanti kan sakit lagi. Kalau kau nak cakap, jangan cakap banyak-banyak. Jangan, tak apa, jangan cakap. Nanti sakit. Nak balik je, nanti makan ubat betul-betul. Duduk diam-diam, tak sadut berjalan banyak lu, duduk diam-diam. Balik. Tuan-tuan pernah pesan dengan dia orang macam ni tak? Nampak teruk dan kau iman. Kau rasa baik-baiklah kau baca Qul Allah kan banyak-banyak, takut mati petang ni. Bukan dia cakap itu. Saudara saya telefon saya daripada Mekah. Saya datuk sini, dia 4 beradik, 3 di Arab Saudi, 1 datuk saya kat sini. Jadi kebanyakan saudara saya kat sana. Yang peringkat sepupu sepapat ni, 2 pupu 2 papat ni, dia dah tak cakap Melayu, dia dah teruk dah. Dia dah teruk sebab dia orang warga negara sana, lahir kat sana. Dia telefon saya, Assalamualaikum Hakim, ente sakit jantung. Oh tak apa, ente baca Qul Allah banyak-banyak, ente mati masuk surga. Cantik dia cakap tuan. Saya kan hati saya, ini kalau cakap masuk dalam ward pergi cakap dengan orang sakit macam tu, dengan wire-wire, dengan beg air je dia kejar kita. Cakap tu. Buat orang, dia orang biasa. Saudara-saudara saya datang Kuala Lumpur, buah, tanya Abdul Rahman je lah. Abdul Rahman mati lah. Senang aja. Pasal apa mati? Darah tinggi. Okey, habis cerita. Dia tak ada dengan emosi, kesedihan. Pada dia matilah. Habis cerita. Jadi doktor tadi cakap nasib baik Cik Bob cepat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia tengok tu, tin, okey lagi ni. Kalau dia kata tin, matilah, kata dia. Sebagai seorang Melayu Islam, dia boleh keluar sikit daripada ilmu dia. Dia boleh cakap, Alhamdulillah, Allah panjangkan usia Cik Bob hari ni. Boleh cakap sikit je apa. Sikit pun merupakan dakwah. Boleh cakap sikit tu pun okey. Saya operation perut sini apa semua, kebanyakannya nak abuse, semua suruh bilang nombor. Saya kata kalau siapa ada operasi, cuba ingat peristiwa tu. Dia bos sini, dia kata bilang sampai 10 kuat-kuat saja. Dia nak tahu kita tidur ke tak, sambil tarik nafas. 1, 2, 4, senyap. 4 aja tuan. Operasi yang seterusnya pun begitu juga. 1, 2, 3, 4, pengsan ke. Lepas tu dia buat kerja. 1 tempat saja. Saya pernah kena sekali di Selayang. Dia cakap ni kita nak tidur ni, nak operation. Biasa. Jadi bacalah sikit, istighfar sikit, baca syahadah sikit. Nampak tu lain. Itu lain. Jadi kita pun automatically tu ingat. Kita tanya boleh mati ke? Mati ni kita tak tahu. Dia cakap yang tu. Mati tak tahu. Tapi itu kerja Allah. Tapi biasanya operasi macam ni taklah mati. Tapi kita tak boleh cakap apa. Dia cakap yang tu. Bagus pakai biasa. Jadi kita baca ayat kursi, istighfar pada masa tu, syahadah pada masa tu dengan betul-betul ikhlas tuan-tuan. Takut mati. Takut. Masa nombor tadi tak perasan. Dia bilang nombor 1, 2, 3, 4, tak perasan. Kalau orang tiba-tiba nombor doktor kejut-kejut tak bangun, mati daripada ni je. Masuk kubur. Mereka kejut, sambung nombor 5, 6, 7 pula. Kaki nombor nanti. Saya pernah jumpa seorang doktor yang nak operate saya punya batu dalam, nak buang empedu saya. Soalan pertama doktor tu, are you solah, dia kata. Orang Arab, orang Iraq. Dia tanya, awak ni semayang tak, kata dia. Jadi kita ni dah fikir
Ini kita duduk ni kat ward, kalau kita bohong kan tambah satu dosa lagi. Dia cakap terang aja. Sometimes yes, sometimes not. Kadang-kadang mayang, kadang-kadang tidak. Jawab macam tu. Dia marah Sultan. Dia marah saya, "Ya Muslim." Dia cakap nama Muslim. Dia tanya kenapa tak sembahyang begini. Dia kata nanti mati masuk neraka. Macam mana kita terus ke? Terus. Mati masuk neraka, tengok. Rupanya siapa yang belajar kedoktoran di Mesir ataupun di Iraq, dia kena hafal 30 juzuk baru boleh masuk kedoktoran. Pasal apa? Dia belajar itu ilmu dunia, tetapi dia menghubungkan ilmu dia dengan akhirat. Pasal kata tu, cikgu sekolah saya tu cikgu ilmu alam. Tuan-tuan boleh pergi duduk di pantai siang hari. Siang hari angin daripada laut akan bertiup ke darat. Malam hari lah angin daripada darat akan tertiup ke laut. Sampai hari saya hafal. Tapi saya tak pernah dengar cikgu saya bersebut itulah kuasa Allah Ta'ala. Tak ada. Sebut sikit je. Jadi tuan-tuan, hari ni Yahudi masuk dalam elemen-elemen yang sedemikian yang kita tak rasa. Pasal apa? Benda tu tak mengganggu gugat akidah kita. Tapi Yahudi buat kita jadi fasik. Kita tengok orang pakai BMW. Kita tak tahu dia sekolah tinggi, dia berniaga pandai, pakai BMW, pakai kereta besar. Kita tak pandai. Tapi kita tak bersyukur, kita tak sabar. Maka kita pun jadi perompak. Pasal nak pakai, nak mewah juga. Kita makan rasuah. Pasal apa? Pasal mata kita melihat kemewahan. Kemewahan tu apa dia? Kemewahan adalah indikator kepada kejayaan hidup di dunia ni. Siapa mewah, itu petunjuk dia. Oh, kaya. Kaya dia ni. Saya masa zaman saya tulis lagu, saya balik kampung, saya buat Mercedes. 2 pintu. Saya masuk kedai kopi. Okey, saya belanja semua hari ni. Kedai kopi bukan besar sangat. Saya belanja semua. Tak boleh kalau kita balik kampung, kita bawa kereta merah, kita tak belanja masuk dalam kedai, kita minum seorang, bayar kita seorang. Orang cakap kereta pinjam tu. Jadi nak kena belanja. Belanja berapa semua? RM60. RM60 apa dah pasal. Bayar 120 dengan esok sekali. Dia orang pun cakap kaya. Dia orang tak cakap kita, tapi dia tu. Dia orang akan keluar pertanyaan. Kerja apa, Mat? Kerja apa, dia tanya. Kerja apa? Kita pun kata tulis lagu. Dia orang pun kata tulis lagu. Uish, pakai Mercedes tulis lagu. Orang tak boleh sangkap, tak boleh hubungkan Mercedes dengan lagu. Macam mana kerja tulis lagu? Kawan dia yang tahu tu cakap, tulis dalam radio dah dengar tu. Dia duk nyanyi sebelah tu. Dia tulis lah tu. Macam mana boleh dapat banyak duit? Kita macam kalau orang beli kaset tu semua ada royalty daripada baru dia faham. Baru dia tahu bahawa ada satu jawatan baru atas dunia selain daripada lawyer, engineer, doktor ni yang boleh pakai kereta mewah. Masa sekolah dulu, sekolah rendah, cikgu akan cakap okey, semua orang sebut 3 cita-cita daripada depan sampai belakang, semua catat. Pada masa tu di kampung, mak ayah saya, saudara mara saya selalu sebut kalau nak pergi sekolah, belajar pandai-pandai, besar boleh jadi doktor. Itu dia punya apa orang kata? Encouragement, penaik semangat. Belajar pandai-pandai, besar boleh jadi engineer. Belajar pandai-pandai, besar boleh jadi pilot. Pasal apa doktor? Pasal apa engineer? Pasal apa pilot? Pasal gaji mahal. Ini Yahudi buat. Jadi kita pergi sekolah belajar. Faham? Cikgu tanya sebut je. Doktor, pilot, engineer, banker, macam-macam jawatan ni. Semua dia ulang yang tu je. Semua orang. Kalau dalam kelas tu ada 40 orang jadi pilot, kalau ada 6 biji, macam mana? Saya duduk kat belakang sekali. Kamu? Saya nak jadi yang di-Pertuan Agong lah. Habis jawatan orang lain semua sapu. Kita ingat jawatan Agong tu pun jawatan. Malu kita nak sebut jawatan yang tak standard. Dalam sepanjang tu saya tak pernah, berapa tahun kali dia ada benda-benda tu berlaku. Saya tak pernah dalam 40 orang yang terjatuh sebut saya nak jadi Tok Imam, saya nak jadi Tok Bilal, saya nak jadi Tok Siak. Tak pernah. Bila cikgu suruh sebut, okey, sebutkan pekerjaan bapak masing-masing, saya duduk belakang segi masalah aku ni. Orang bapak dia cikgu, businessman, kerja bank, sekolah putih, kota baru, kelas-kelas. Kita duduk belakang, sudah aku. Bapak kita Tok Bilal. Nak sebut apa Tok Bilal ni? Tak ada orang pun dengar, tak ada orang pun sebut ayah dia Tok Imam, Tok Siap. Kita okey juga, tak ada.
kerja cikgu, jual ikan, bisnes, ni itu ini, ada kedai runcit ni. Aduh wai, nak cakap macam mana, dah lah gaji ayah saya RM90 sebulan. Sampai belakang, awak, saya tak tahu kerja ayah saya cikgu, tapi dia keluar pagi, dia balik malam. Dia tak bohong lah kan. Keluar belum subuh, balik lepas isyak. Senang cerita. Kerja apa tu? Saya pun tak tahu juga. Saya tak pernah ikut juga. Selamat. Malu nak sebut Tok Bilal, tuan-tuan. Malu nak sebut Tok Bilal. Tapi kalau Tok Siap mati sunat ba'diyah Zuhur dalam sujud. Berapa lama lah Facebook sibuk. Tok Siap mati dalam sujud. Sunat ba'diyah dibangi. Habis orang tanya apa amalan dia. Orang cakap tak ada, dia datang awal surau, bersihkan surau, bersih tanda, buang teh cicak, betulkan sejadah. Orang-orang yang jenis rasional ni pula, dia akan datang, buang teh cicak pun boleh masuk surga. Bersihkan, betulkan sejadah boleh masuk surga. Dia fikir gitu. Pasal kebanyakan ini tuan-tuan tengok pertelingkahan berlaku ialah antara orang yang didefinisikan sebagai orang yang mentaliti dia rendah. Orang yang mentaliti dia tinggi, dia akan panggil orang mentaliti rendah ni dengan satu gelaran lebay. Lebay. Tuan-tuan pernah dengar? Saya baca, saya tengok. Dia panggil lebay. Lebay ni rasa inferiority complex, rasa rendah diri, tuan-tuan. Orang panggil dia lebay. Lebay wala'un ni maknanya dia tak tahu bab dunia, bab politik, bab apa dia tak tahu. Dia tahu bab taat, bab wala' je dia kan. Artinya disebut wala'un tu. Jadi kadang-kadang saya tengok ada orang jadi malu. Ini dia punya bahaya apa? Dia punya bahaya akan menyebabkan generasi muda tak nak masuk dalam keadaan itu. Tak nak membina imej itu. Macam kita kat surau ni sekarang, tuan-tuan, ini disebut sebagai imej Islamik. Tuan-tuan pakai kopiah, tuan-tuan pakai kain, pakai seluar, pakai serban. Tuan-tuan keluar sana esok subuh, saya tak tahu kerja apa, tuan-tuan. Orang dia ni pakai semua, dia keluar subuh, dia balik rumah cepat pakai seluar pendek, pakai kasut, pakai singlet, rupanya dia nak pergi jogging. Pakaian jogging bukan daripada pakaian masjid. Maka kita dah bina imej lain. Untung kat Malaysia ni tengok muka Melayu, maka Islam. Saya kata Yahudi dia tidak buat kita jatuh orang Kedah, tapi dia jatuhkan moral kita. Dia lemahkan kita. Tuan-tuan keluar sana, tuan-tuan jadi kerja magistrate, tuan-tuan pakai kod, pakai. Tuan-tuan kat dalam ni kerja sebagai pegawai bank, tuan-tuan keluar kat sana, kadang-kadang tuan-tuan jaga bank convention, ada riba dalam dia. Tuan-tuan tak boleh lari. Tuan-tuan kadang-kadang keluar sana daripada masjid, tuan-tuan makmum di masjid, orang keluar kadang-kadang tuan-tuan jadi kontraktor. Nah, kontraktor ada urusan-urusan yang melibatkan perkara riba. Ada. Yahudi pegang sampai situ. Yahudi itu tadi ialah Yahudi itu sendiri, musyrikin, munafik, something dia bukan something kedai kopi ni. Something yang dah boleh dia bagi tahu, dia kata kalau negara kau tak gunakan riba, kita akan bankrupt ke negara kau. Ini semua orang tahu. Ini besar-besar punya king, Rothschild, George Soros, bukan kecil-kecil punya hal ni. Ada satu lagi, orang Islam sendiri. Orang Islam yang membesar dengan ilmu Yahudi. Ini yang sebut tadi. Ada manager bank, dia dengar ceramah ustaz pasal riba. Akhirnya berapa bulan dia kata, dia mengaku dengan ustaz, dia kata saya jadi masalah sekarang. Saya nak berhenti kerja. Ustaz dia kerja apa? Saya kerja manager bank. Dia kata kenapa nak berhenti? Sebab saya dengar ustaz punya ni, saya faham sekarang riba. Pasal tu perkara yang saya tengah cek jalan macam mana nak bekerja sebagai orang bersih. Tapi dia kata rumah saya loan dah lagi 20 tahun, anak saya luar negara, kereta ada loan lagi. Tentang rumah tu orang Yahudi beri 30 tahun cara loan dia. 10 tahun tu kita nak clear kan, kita kena bayar shortfall kan. Tak cukup. Belum masuk pokok lagi, boleh nak bayar bunga je dulu tu. Begitu katanya. Saya tadi tu duduk dalam keadaan tu 26 tahun kan. 26 tahun. 26 tahun saya buat lagu, 26 tahun saya buat
Saya menurut hati 26 tahun saya buat kerja-kerja maksiat. Saya tak sedar. Pasal seronok. Duit banyak. Mudah nak beli kereta besar. Mudah nak beli rumah. Pasal nak menepati syarat-syarat masyarakat tu. Kalau sekolah holiday, kita pun kena holiday. Kita kena bawa anak holiday 2 minggu ke apa. Ini semua duit kan. Tak boleh nak bawa anak-anak pergi surau. Tak boleh anak-anak tak nak. Sebab anak-anak dah biasa dengan TV. Dah tahu tentang holiday, tentang apa, tentang. Maka keperluan itu perlu dijana untuk dapat duit banyak untuk memenuhi keperluan itu. Maka saya lalu 26 tahun sampai gitu sekali. Pasal kita duduk mesyuarat di Starbucks. Starbucks ni siapa nama dia tokey orang singa tu, Berjaya Group, bawa masuk daripada Amerika, Harvey Zintan. Starbucks itu bukan haram. Kopi, kek, cookies, tapi segelas Starbucks RM12.9. Kalau yang blended, yang sejuk tu kadang-kadang boleh sampai RM20. Campur tu campur ni. Tuan-tuan, kita derma hari Jumaat dengan berapa ringgit lagi? Datang sembahyang Jumaat, masuk dalam tabung tu. Ada ke RM20? Ada, tapi bukan semua. Tapi ada orang dia boleh minum tu. Kopi RM12, kek RM11, cookies RM7. Kopi tu tak pernah habis masa minum. Duduk tu banyak, pahit, tak sedap. Tapi siapa? Pasal dia Starbucks. Apa kena dengan Starbucks? Orang tahu di dalam Starbucks ini kopi dia mahal. Maka kalau nak masuk dalam tu mesti ada duit. Maka orang tengok, orang tak tengok minum kopi ke, makan kek ke, dan tempat dia ada sertifikat halal lagi. Orang tengok, kaya dia ni. Lepas tu dia minum Starbucks. Kita kat dalam tu pula, aku nak duduk tempat ni supaya orang nampak aku. Itu dah jatuh riak. Dah jatuh takabur. Tuan-tuan cuba dengar Ustaz Azhar ke siapa Ustaz Wan Junaidi mengajar bab apa penawar bagi hati. Di mana kedudukan orang yang takabur? Di mana kedudukan orang yang riak? Di mana? Orang yang sombong di mana? Neraka, tuan-tuan. Neraka. Walaupun nanti boleh keluar masuk surga balik, tetapi dah hangus teruk dah. Tak apa, boleh keluar balik, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau kena 5 hari dalam neraka, 5 hari itu 5 hari akhirat. 1 hari bersamaan 500 tahun, kata ulama. 5 kali 5 2,500 tahun. Ya Allah, 2,500 tahun kalau 5 hari. Hukuman jatuh 5 hari. Kita dengar, aduh sedap 5 hari, nasib baik 5 hari. Rupanya 2,500 tahun. Datang daripada mana? Daripada sifat sombong tadi. Lepas tu duduk. Kalau duduk dalam Starbucks, tu bukan setakat riak dan takbur. Sum'ah lagi. Bercakap tu kadang-kadang mana duduk dalam tu cerita. Alah, semalam kertas kerap aku kena curi dah. Jadi tu Starbucks tau, tuan-tuan. Takkan tuan-tuan nak cerita, aku semalam pergi pancing dengan kembung dapat 4 ekor. Bukan, tu bukan. Dan Starbucks cerita, ini dalam 2 juta ringgit lah. Ya ke? Aku rasa kita boleh buat ber 3 juta. Orang sebelah dengar, juta-juta. Oh, dia sebelah tu. Kita 200 juta lagi dia angkat. Jadi tempat tu tempat sumah. Tempat bercerita nak meninggikan diri. Bukan kopi tu punya hal. Saya tak ada hal. Tapi apa pendapat tuan-tuan kalau lepas ni tuan-tuan turun masjid ni pergi kedai depan tu minum kopi, sebab dia dah dengar tadi saya cakap kopi RM12.9, dia jual RM12.9. Kita masuk kedai ni pasal apa? Minum berapa? RM12.9. Pasal apa? Pasal tadi Bob cakap RM12.9 kopi, saya jual. Tuan-tuan terbalik meja dalam kedai tu. Marah kita. Makanan. Burger. Kita pernah makan burger? Burger. Pernah makan burger ibu-ibu? Tak pernah. Tu yang best ya? Orang masjid ni. Burger pun tak tahu. Ya Allah. Okay, saya terangkanlah burger. Kalau di McDonald dia ada satu jenis burger nama dia Big Mac. Dia besar ni, dia tinggi tu lebih kurang.
Kalau di Burger King, dia satu burger di nipis sikit, dia besar ni. Burger King Kuala Lumpur. Burger ni tentang sifat dia, sifat makan dia, dia kena pegang dua tangan. Dia tak boleh pegang sebelah tangan, pegang tangan kanan saja tak boleh. Berterabur daging dengan sayur kat tepi tu. Dia kena pegang dua. Bila nak makan, sikap dia pula. Sikap dia kena dengan sifat. Bila sifat tu begitu, maka sikap tu begini. Nak masuk. Bila masuk, dia gigit sikit, cara dia kunyah menggelembung habisnya. Saya tak pernah tengok orang-orang alim makan burger macam itu. Tak pernah. Boleh jadi ada. Tapi potong macam mana tak tahulah. Burger tempatan dia kecil. Tapi saya tak pernah tengok orang-orang alim, ulama-ulama makan burger gaya itu. Kadang-kadang bila saya makan burger, saya terfikir, macam mana tok guru makan burger kalau datang surau kata hari ni kita tak buat nasi minyak tu guru, kita buat burger. Kita pun beli burger McDonald tu guru. Macam mana tu guru nak makan? Pada kita orang biasa ni kita rasa okey. Tapi kalau kita fikir orang yang hidup dengan sunnah, orang yang hidup dengan adab, macam mana dia nak buat macam tu? Apa maksudnya tu? Dia mengajar kita untuk berbudaya. Lari daripada budaya kita. Ilmu begitu. Budaya minum begitu. Budaya makan begitu. Budaya kerja begitu. Dia alihkan. Budaya kehidupan mesti begitu. Kereta besar, rumah besar. Ada orang pakai kereta, tuan-tuan, kau tanya dia, tuan-tuan, kau pakai kereta apa Sin? Usain cakap, saya pakai BMW. Saya pakai BMW. Kau Mat? Saya Honda Cup aja. Nampak? Kan ada orang dia cakap, kau pakai apa Mat? Saya pakai Honda Cup. Kau Sin? BMW je. Ada? Mana ada orang gitu? Tuan-tuan takkan jumpa macam gitu. Dalam drama, dalam intonasi, tengok. Jadi apa yang kita perlu? Yang kita perlu adalah takwa yang tiap-tiap minggu dibawa daripada atas ni, yang menjadi syarat sah khutbah. Takwa dewasa setiap minggu. Kita dewasa setahun sekali. Setahun sekali kita buat kek, kita tiup. Takwa tiap-tiap minggu. Maka penyampaian takwa mesti berkualiti. Mikrofon kena berkualiti, speaker kena berkualiti. Maka makmum akan dengar peringatan setiap minggu. Ya ayyuhallazina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat takwa ada banyak. Lebih kurang 40 lebih, tak saya ataupun 50 lebih. Tetapi yang tu antara yang paling popular. Sekolah pun belajar tu pada dalam banyak khutbah macam tu. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa, dan jangan kamu mati melainkan kamu dari Islam. Huraian seterusnya kebanyakan adalah sikap-sikap yang membabitkan kita dengan takwa. Cuma ada beberapa masjid selepas dia baca ayat takwa, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dari Islam. Tajuk khutbah kita hari ini ialah harga pisang di seluruh negara. Ada juga. Tiba-tiba cerita harga pisang pula. Ada, pernah dengar. Kan, dan diikut tak tahulah teks ke apa kan. Tapi sebenarnya nak cerita pasal takwa pasal apa? Takwa boleh roboh. Keluar daripada masjid, takwa boleh roboh. Takwa boleh roboh. Kita nak dapat takwa tu, supaya ada satu rasa khauf, yang dia rasa nak pada Allah tu, susah sangat. Kita hidup ada rukun. Rukun Islam, rukun iman, rukun ihsan. Rukun Islam lain, rukun iman lain, rukun ihsan lain. Rukun Islam, rukun zahir. Mengucap sembahyang, puasa, zakat, benda nampak, angkat, sembahyang. Tak makan bulan Ramadan, puasa. Bagi duit, zakat. Pergi ke kapal terbang, naik kapal terbang, pergi haji. Zahir, nampak. Iman, tu nampak. Rukun iman, percaya pada Allah. Tunjuk kat saya sikit. Berapa banyak percaya pada Allah? Tengok bola pinggan, tengok. Tak ada. Percaya pada malaikat, percaya kepada kitab, percaya kepada Rasul Nabi. Semua benda tak nampak. Itu rukun batin, tuan-tuan. Allah saja yang tahu. Orang yang ada rukun Islam, kadang-kadang dia melaksanakan Islam
adalah kerana bermuka-muka. Orang yang Islam tadi yang mengucap 2 kalimah syahadah tetapi dia tidak beriman, maka dia adalah orang munafik. Dia melaksanakan perkara-perkara yang nampaknya Islam, tapi dalam keadaan-keadaan tertentu dia memainkan Islam. Dia tengoklah rukun Islam tu tidak ada hudud, secara umumnya tak nampak. Jadi dia pun cakap apa, potong tangan. Dia Islam. Dia orang mencuri tu pasal dia susah, kan bagi dia kerja, bagi dia kerja. Cuba bagi kerja duduk rumah dia. Lepas tu mencuri juga. Oh, gaji tak cukup tu, naikkan gaji. Dia boleh cakap macam tu. Ni cerita betul. Dia boleh cakap macam tu, naikkan gaji. Dia cakap macam itu. Senang je dia pakai akal. Pasal apa? Pasal rukun hudud ni tidak ada dalam rukun. Senang. Bila kita melafazkan syahadah, apa fungsi syahadah? Apa fungsi syahadah? Syahadah tu satu fungsi sebenarnya. Kalau kita ikut betul-betul fungsi syahadah, kita tak akan terbabit dengan Yahudi. Syahadah kat situ di dalamnya ada 4 perkara dalam fiqh tu adalah syahadah. Syahadah itu satu pengakuan dalam bentuk tauhid kepada Allah. Dalam syahadah tu ada munakahat, ada muamalat, ada jinayah, ada hudud. Ada dalam tu. Semua ada. Tetapi kita tak mendalami arti syahadah. Sebab kita ni, kebanyakan Islam kita ni adalah Islam warisan. Lahir daripada mak bapak, kita tak payah mengucap pun. Tapi kalau Imam Syafi'i disunatkan untuk kita bersyahadah sekali. Kalau mazhab Imam Malik, kena wajib bersyahadah walaupun dah Islam. Tapi syahadah di situ maksudnya adalah kita mengaku Allah jua, tiada yang lain. Maka apa kata Allah dalam Quran, semua kita kena ikut. Masalahnya sebab kita tak tahu Quran. Dalam pada kita tak tahu Quran, kita tidak mengikut ulama. Sebab ulama hari ini dia jadikan oleh orang Yahudi sebagai cop dia lebay, memalukan. Kalau ikut orang beragama, memalukan. Pasal apa? Tak ada tempat di dunia. Dunia ni tempat orang yang berjaya, orang yang hebat. Kalau kita sebut dia kafir, dia marah. Pula kita sebut orang ni kafir, orang lawan agama sebut kafir, dia marah. Mana ada kafir zimmi, kafir harbi, tak ada. Dah warga negara kata dia. Tak marah sebut kafir. Padahal kafir tu, dia bukan kata maki kalau daripada sudut bahasa. Kafir tu istilah kepada orang yang engkar kepada perintah Allah. Duduk dalam Malaysia tengok orang bang, orang semayang semua, dia tahu. Dia bukan tak tahu, tapi dia engkar juga. Bang kuat tak boleh, nak buat masjid tak boleh, dia engkar. Maka kita bagi dia kafir. Allah yang sebut benda tu dalam perkataan Arab, ya ayyuhal kafirun. Kalau terjemahan di televisyen, wahai orang-orang kafir. Ayat tu ayat ancaman, ayat marah. Allah marah kepada orang kafir sebab dia orang nak bunuh Nabi Abu Lahab and the gang. Maka turun ayat tu, ya ayyuhal kafirun. Kalau ustaz saya, cara tafsir dia orang besut. Hei, menatang orang kafir. Tu dia, cara dia. Intonasi. Tuan-tuan kalau marah orang, ada ke tuan-tuan marah? Hei, kau ni celakalah, aku menyampah dengan kau. Ada macam tu? Tuan-tuan, tak ada. Kita kalau marah, habis segala perkataan buruk-buruk kita pakai. Sampai kita ambil nama babi itu jadi kata maki. Babi itu asal-asal, biasalah babi, biawak, karnap, kucing, standard dia, tapi binatang. Babi bukan kata maki, babi sejenis binatang. Tapi kerana asal-asal marah kat babi, menyondol keladi dia, celaka punya babi. Ustaz-ustaz marah kat babi. Babi sodol pokok pisang ni, celaka punya babi, dia marah kat babi. Lama-lama dia marah kat orang, dia rasa babi tu hina sangat. Dia ambil, pinjam perkataan babi tu, dia maki kat orang. Engkau ni babi lah, kata dia. Gitu. Lama-lama babi dah berpindah daripada binatang, dia jadi kata maki. Maka babi dah tak ada nama, dia buat nama baru, khinzir. Jadi lembut aja kan, khinzir. Tengoklah orang Melayu ni punya bermurah hati. Dia boleh melembut-lembutkan seekor babi tu, dia jadikan kata maki lagi dahsyat. Babi dia bagi nama lembut.
Pernah dengar orang maki orang, kau ni macam khinzir lah, pernah dengar? Tak pernah lagi, saya tak pernah dengar lagi. Kalau ada tu mungkin orang dia bahasa dah pustaka tu. Mana melurus orang dia. Maka tuan-tuan, bila kita panggil dia kafir, dia marah. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya dia ada rasa. Allah sebut pada orang Yahudi, afala ta'qilun. Dia orang terasa tuan-tuan. Sebab afala ta'qilun ni, sekali lagi kau terjemahan TV, apakah kau tidak berakal? Kalau kau dalam bahasa besut, mu ni tak ada otak lah gitu. Kau tak ada otak ke? Afala ta'qilun. Bila Allah kata begitu pada orang Yahudi marah. Orang Yahudi terasa. Bila ada perkataan itu. Tapi hari ini kita lemah. Kita tak bersemangat. Pasal apa? Sebab kita dengan orang ni, kadang-kadang orang tu datang tu kita tengok level. Takwa benda tak nampak. Padahal benda tak nampak. Lepas tu orang pula secara amnya menjatuhkan imej ulama. Jadi kita dah tak malu, tak rasa pentingnya ulama, tak rasa segan dengan ulama. Tapi kita rasa segan dengan orang yang datang tu, kereta apa, jawatan apa, kita jadi segan. Kadang-kadang orang masuk mahkamah tuan-tuan, cerita duduk tak tahu sekarang lagi ke tak lah. Duduk saya pernah tengok sebab saya selalu duduk kat mahkamah tinggi Kuala Lumpur tu, dengan jubah hitam. Dia ada satu jenis bulu kambing ke apa, saya tahu warna kuning dia taruh atas ni tu, dalam mahkamah tinggi lalu dia pakai. Sekarang tak tahu ada lagi ke tidak. Tapi pada masa itu benda tu menggerunkan. Menggerunkan bila dalam mahkamah, terutama orang yang dibicarakan. Dia tengok tu hakim tu dengan begitu, dengan weak dia panggil, weak dengan begitu, daripada warisan orang Inggeris lah. Dia jadi takut benar, takut pasal tu dia tahu tu hakim besar. Cuba tu imam baca khutbah pakai tu sekali, tengok macam ni. Takut tak mampu. Khutbah naik pakai bulu kambing tu kan, barakallahu li wa lakum fil Quran. Orang takut tak? Yahudi dia boleh buat benda yang pelik jadi molek, benda yang molek jadi pelik. Jadi saya cakap sebenarnya secara umum je tu. Sebab kalau nak cerita betul bab Yahudi tu, dia masuk dalam bab pemikiran, dia masuk dalam bab ekonomi, dia masuk dalam bab sosial, dia masuk dalam bab politik, dia masuk dalam bab agama, dia masuk dalam bab pendidikan, dia ada banyak. Kalau nak cerita tu terlalu panjang tu, saya cerita umum je. Sebab dia ada kitab dia tu, tajuk dia Israeliat Modern, dikarang oleh Dr. Salah Al-Khalidi. Tapi saya rasa susah nak cari kat dia, sebab ada satu pelajar Azhar translate buku tu, dia print tak banyak, saya dapat satu. Jadi saya baca tu, saya tengok, sementara daripada dahulu lagi saya dah tengok masa sekolah saya duk belajar tentang Yahudi ni. Jadi saya tengok, maka saya tahu 26 tahun penglibatan saya dalam bidang tu adalah kerana pengaruh Yahudi. Menyanyi apa semua ni, semua pengaruh Yahudi tuan-tuan. Berjoget, menari apa semua ni. Hari ni tuan-tuan mungkin tak tahu, mungkin tahu, dia orang dah sampai ke bumi Saudi. Di Riyadh dah ada disko sekarang. Saya tengok dalam Facebook, saudara saya sana beritahu dah ada pengawayang, dia kata dulu kat sana. Yang dia datang dulu kata ada pengawayang. Di Riyadh tak saya cerita lah. Riyadh baru-baru ni ada pertunjukan Hulk Hogan dengan Ric Flair punya tim, Ric Flair punya tim, Hulk Hogan punya tim buat wrestling dekat sana. Orang Yahudi ni satu perkara yang paling besar dia akan masuk, yang saya dah sebut-sebut sangat tadi, perkara paling senang dia masuk dalam hiburan, semua orang suka hiburan. Kat tempat kita ni tuan-tuan, kecil lagi dia buat bintang kecil. Tuan-tuan pernah tengok bintang kecil dalam Astro, bintang kecil. Ibu-ibu ni pimpin tangan anak ni pergi beratur ni. Apa dia panggil? Bukan interview, apa dia panggil uji bakat. Bukan anak-anak ni masuk, anak nyanyi menang. Oh, TV pun shoot, apa perasaan kakak anak menang? Nangis ni. Saya kalau macam ni saya mati, rapat mata saya tutup bila anak saya menang. Oi. Main-main tentang rapat mata dia, anak ni juara ni. Tu yang menang, okeylah boleh rapat mata. Kata dia. Yang kalah mak dia kata sabarlah. Kita cuba yang lain. Dan benda nak cuba, anak dia besar dah. Masuk Akademi Fantasia. Kalah lagi, mak dia kata tak apa, masuk mentor pula ada saja disediakan pertandingan-pertandingan untuk orang baru.
Sampai lalas sekali dah tua, dah tak menang juga. Mak dia kata, semalam mak tengok kat TV ada tu yang baru punya, kau try lah masuk. Apa nama mak? Itu otai masih berdosa katanya. Masuk dah tua-tua, masuk. Otai masih berbisa nyanyi. Menang lepas 2 bulan meninggal. Betul orang kampung saya. 2 bulan menang meninggal. Masa janji tak tahu ada kanser. Saya tak persoalkan itu, saya tak kisah dia meninggal itu, akidah dia antara dengan Allah, iman dia. Saya nak jadikan dia contoh bahawa sampai begitu Yahudi itu pimpin kita sampai ke situ. Sedangkan realiti dia hari ni tentang hukum ni, tentang di luar sana tentang mungkin berpangkat besar apa semua. Tapi satu hari bila tuan-tuan sampai satu peringkat yang Presiden Indonesia, bekas Presiden Indonesia, mantan ni tuan-tuan tahu, mantan ni bukan bekas tu, mantan ni bekas tu Tupperware semua tu bekas. Mantan ni ialah munda mandi tanpa jawatan, maknanya dia hidup jawatan tak ada, tu sebut mantan. Mantan Presiden Indonesia B.J. Habibie sebut, dia kata apa guna dia belajar jadi ilmu angkasawan, jadi itu jadi semua, anak dia besar apa semua, dia memerintah negara, akhirnya dia hidup kesepian mencari Tuhan pada umur ini, baru meninggal dalam 2-3 bulan lepas. Itu B.J. Habibie, orang yang berjaya dalam dunia sebut. Hari ini pun macam itulah. Saya kadang-kadang tengok dulu saya kau masuk masjid tu kan, mana imam ke bila ke siap orang masjid tu, kita sembahyang juga, tapi kita macam pandang lekeh lah, sebab kita berjaya dalam dunia. Sebab imam naik motor, kita naik Alphard. Sekarang baru baca Al-Fatihah, dah tak Alphard lagi dah. Bila imam baca Al-Fatihah, kita pun tak pakai Alphard dah. Tapi bila tua saya masuk dalam masjid, baru kita rasa, ya Allah, mulianya orang-orang ni. Ini yang sebenarnya orang kita ikut. Kita jumpa ulama, oh inilah orangnya yang kita kena belajar. Kita jumpa guru-guru, inilah orangnya. Sanggup berjalan beratus-ratus batu nak belajar ilmu. Tapi dah tua dah. Dah tua. Menunjukkan apa kegagahan saya zaman muda dulu yang tidak saya sambung dengan akhirat, akhirnya dia jadi sia-sia. Jadi sia-sia. TV tadi tuan-tuan jangan main-main. Tuan-tuan pernah tengok rancangan Da'i, Imam Muda, lagi apa, Pencetus Ummah? Pernah tengok tuan? Takkan Imam Muda tuan-tuan tak pernah tengok? Siti Nurhaliza tuan-tuan tak tengok? Imam Muda tak tengok? Hebat betul tuan-tuan. Imam Muda, saya bukan salahkan ustaz tu. Kalau ada kawan-kawan di sini faham betul-betul. Bukan saya salahkan ustaz tu jadi masuk pertandingan tu, tidak. Masa nak buat rancangan Imam Muda, saya dengar tu dia orang ada sebelah saya. Masa tu saya selalu duduk menyebut sana. Saya dengar ada orang bercerita dan satu kita buat tu program apa? Program Imam Muda. Bercerita habis imam tua apa jadi? Kita gurau macam tu. Dia kata dah ni program pertandingan imam-imam ni lah. Pasal apa dia nak buat? Tuan-tuan rasa pasal dia nak beri dakwah pada negara? Bukan. Pada masa itu adalah kebangkitan ceramah. Ustaz Azhar punya ceramah penuh dalam CD. Orang tengok beribu-ribu. Ceramah-ceramah PAS penuh 7 jam. Orang penuh pergi. Ceramah-ceramah kiai di Indonesia. Sebelum tu Ustaz Abdul Samad tak ada lagi. Adi Hidayat belum ada lagi. Penuh ceramah dalam video, dalam YouTube keluar. Jadi dia orang tengok benda tu. Dia tengok ramai orang minat pada agama. Ada tengok itu. Ini peluang bagus. Dia boleh buat TV program. Supaya apa? Penonton ramai. Jadi bila penonton ramai, dia pergi pada penaja. Dia kata based on record, kalau kita buat program ni dengan dia punya itinerary dia begini, dia punya rancangan program dia gini, kita mungkin dapat 5 juta penonton, dia kata. Jadi 5 juta penonton, dia suruh penaja masuk, okey aku masuk, aku beli iklan ni, aku beli 30 saat, aku beli 20 saat, aku beli 2 minit, macam-macam lah. Kata semua keseluruhan tu dia beli, dia penaja masuk, dia dapat 3 juta ringgit. Dia belanja untuk rancangan tu tadi 1 juta ringgit. Dia untung 2 juta ringgit. Dia bukan cerita nak dapat dakwah, tidak tuan-tuan. Tidak. Kalau saya sebut lebih lagi jadi mengumpat pula. Tapi saya tahu bukan. Dia nak jadikan rancangan. Maka teknik-teknik yang digunakan teknik-teknik ESP. Dan ESP ni tuan-tuan, yang kadang-kadang orang menceramah, orang boleh nangis dengar tu. Dia ceramah tu, nangis-nangis keluar air mata tu. Penceramah tu pandai. Kalau penceramah di luar masjid, kadang-kadang dia gunakan muzik kat belakang dia. Dia cerita tentang kesedihan. Dia tunjuk gambar orang susah. Dia nak menyedihkan orang. Lepas habis sedih,
Belilah kat sana kata dia. Atau dia jual kat situ kata. Ada ni, tu teknik jualan. Dia pakai teknik SP, dibawa masuk dalam program tu. Sebab tu ustaz dalam program tu diasuh oleh pelakon-pelakon. Tuan-tuan perasan tak? Ada pelakon jadi jurulatih ustaz. Saya pun pelik. Sepatutnya ustaz tu yang menginsafkan pelakon tu. Ni pelakon yang mengajar macam mana nak keluar. Tak boleh cakap ni ustaz. Ustaz kau nak bercakap, ustaz macam tu pula rupanya. Kan? Lepas tu ustaz tu tanya, cuba awak angkat takbir, saya nak tengok sampai kat mana awak punya jari. Pening dia. Tapi pasal dia rasa dunia itu tak ada, dia tahu ni orang agama, tapi dia tahu program tu dia tak ada agama lah kepala dia. Dia bukan cerita pasal agama, dia cerita pasal penampilan di TV. Penampilan di TV nak keluar macam. Sebab tu saya tengok apa hal dakwah jadi macam ni. Macam ni ada orang bawa bawa tabuh tu apa. Saya tengok macam ni ke? Boleh ke kita bawa tu pergi ke pasar malam buat macam tu? Berdakwah di pasar malam dengan tuan-tuan dan puan-puan. Marilah tuan-tuan ni. Orang pun tengok sibuk betul lah dia ni. Apa hal? Dakwah ni perkara yang normal. Perkara yang buatlah keadaan normal, bukan pura-pura. Yang berpura-pura tu semua Yahudi. Dia menggunakan teknik pura-pura. Jadi tuan-tuan, lepas ni tuan-tuan balik, lepas tuan-tuan keluar masjid, tuan-tuan tengok first step apa tuan-tuan buat. First step. Kalau tuan-tuan balik buka HBO, mana tuan-tuan masih ada unsur-unsur Yahudi. Tiba-tiba balik, malam ni ada HBO ni, ada Clint Eastwood ni. Tak buka. Mana masih ada. Sekecil-kecil maksiat. Allah, saya yang dah tua-tua ni untunglah kelab malam saya dah tak pergi, dangdut saya dah tak pergi dah. Astro tengok HBO, tengok Star Movies, kuat. Apa Astoria, suka tu. Jadi kalau ada tu, masih ada. Sebab itu channel Yahudi. Apa jenis bahasa pun, channel Yahudi. Yahudi ni dia tak pernah berlaku dalam sejarah Yahudi datang tuan-tuan. Sebab tu saya kata Yahudi tak ada kat sini. Dia tak datang, mari masuk agama saya, tak pernah. Mari masuk agama saya, dia tak pernah ajak. Tapi dia buat kita longgar. Kalau ada peluang, akidah terjatuh sendiri. Contohnya tuan-tuan pernah dengar satu lagu. Saya rasa tuan-tuan pun tak pernah dengar. Saya nyanyi lah. Saya nyanyi bukan siapa. Saya nak tahu lagu tu. Dia orang popular sangat lagu tu. Andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Lagu dangdut Indonesia. Andainya matahari terbit daripada barat, tak akan goyah cintaku padamu. Ini tahap gabannya cinta ni. Bukan main-main ni. Kita dalam tauhid, kalau matahari terbit pada barat, dia boleh jadi 3 hari, boleh jadi 4 hari. Setengah ulama kata 3, setengah ulama kata 4. Lepas subuh hari tu, pukul 8 tak terang. Ingatkan je Rebu, pukul 12 pun tak terang. Pukul 3 petang tak terang, sampai petang gelap. Besok hari gelap, besok sama juga. Lepas tu mungkin hari ketiga atau hari keempat, matahari keluar kok barat. Dia beritahu dalam pengajian itu, bila matahari keluar kok barat, orang semua lari balik, masuk surau lah apa, semua balik rumah. Pasal apa? Nak bertaubat. Dalam ajaran bab itu, pada matahari, hari matahari keluar daripada barat, taubat sudah, pintu taubat sudah ditutup, dah tak buka dah, tak ada application lagi dah habis. Tapi dia tulis, andainya matahari terbit dari barat, tak akan goyah cintaku kepadamu. Gini, mari. Bukan nyanyi macam nasyid tu, bukan. Gini. Maknanya kalau kita kira begitu, dia seolah-olah dalam peringkat mempermainkan hukum. Maka kalau saya tak boleh sebut, tapi kalau saya rasa kalau Khawarij dah tentu kafir dah tu. Cuma lah Islam kena rujuk lah sikit. Saya tak banyak sebut, dan saya tanya ustaz. Tapi saya tahu dia menggoncang akidah. Biasanya lepas tergoncang ni, kalau pokok langsat tu kalau kita goncang, jatuhlah buah. Kalau kita tak goncang, tak jatuh. Yang tak masak boleh jatuh. Jadi bergoncang akidah ni, itulah kerja Yahudi. Dia mungkin buat akidah kita jatuh sendiri. Sebab apa? Sebab dia dah asuh kita, dia tinggalkan kita dengan
cara kehidupan dia. Maka Allah kata bahawa orang Yahudi ni adalah musuh kepada orang beriman. Allah beritahu. Nabi pula beritahu orang yang terdahulu ni dia akan bawa kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, akhirnya dia masuk lubang biawak pun kamu masuk juga. Sahabat tanya, Yahudi ke Rasulullah? Bahkan kata Rasulullah, Nabi dah sebut. Tapi kenapa hari ini kita bertelingkah begitu besar sekali? Ini saya cakap ini sebagai bab dakwah, saya bukan cakap politik. Kita kenapa terlalu berbeza sangat sedangkan kita nak masuk pintu syurga yang sama? Adakah kita nak masuk pintu syurga yang sama, kita mempunyai kitab yang berbeza? Adakah kita Quran A, Quran B, Quran C? Adakah kita mempunyai Rasul yang berbeza? Kita nak masuk surga yang sama, tetapi atas dunia kita merekayasa bermacam-macam perkara yang berbeza, yang kalau kita tanya bertepatan ke dengan Quran, kita belum tentu boleh jawab. Sebab apa? Sebab kehidupan kita sendiri sudah sesat dan terlanjur. Jadi hari ini tuan-tuan, saya tak cakap pasal politik, tapi tuan-tuan fikir macam mana nak masuk surga. Apa syarat-syarat nak masuk surga? Apa syarat-syarat nak masuk surga? Bukan senang tuan-tuan. Bukan senang nak masuk surga. Saya dulu rasa saya Islam, masuk surga. Tapi kalau masuk kubur saja belum masuk surga. Masuk kubur bila dia tanya Man Rabbuka, dalam terjemahan dia sebut kata Man Rabbuka, maksudnya siapa Tuhan kamu? Salah tu. Dia sudut bahasa salah. La ilah, tiada Tuhan illallah, melainkan Allah. Man Rabbuka, Rabb ini adalah pemilik empunya segala. Dia tugas dia tu, Rabb tu, dia bertugas hingga nama dia Rabb tu pasal dia jaga segala jenis benda, makhluk manusia, daun, pokok apa semua. Bila daripada alam malakut masuk dalam perut ibu, anak tu bergolek perut kepala ke atas apa semua, itu bukan saja baby tu bergolek, semua di atas arahan Rabb. Kemudian dia beranak di mana, bila dia beranak, siapa bidan, hospital mana, lepas tu dia besar di sekolah kat mana, dia kahwin dengan siapa, dia semua Rabb yang kerja. Dia mati di mana, mati bila, semua Rabb. Maka nak memahami satu istilah untuk kita beri jawapan Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, kita kena faham itu Rabb dalam kehidupan kita. Walaupun dia soalan bocor, maka apabila datang kepadamu dua malaikat, kata yang baca talqin, janganlah engkau merasa takut, kerana mereka juga makhluk Allah sepertimu. Maka apabila ditanya kepadamu siapakah Tuhanmu, maka jawablah dengan tenang. Macam mana nak jawab dengan tenang kalau dia tu mati tadi lepas beli nombor ekor? Lepas beli nombor ekor kan langgar lori, mati. Jawablah dengan tenang. Tenang macam mana tuan-tuan? Dan Rabb, kalau dia kena Rabb, dia tak beli nombor ekor. Kalau dia kena Rabb, zaman muda mungkin dia buat macam-macam, tapi sebelum dia mati dia akan berubah jadi baik. Itu hikmahnya takwa dengan akal, dengan hadis, dengan Quran. Jadi itu yang merosakkan kita hingga kita berhenti. Tetapi kita tak boleh cakap pada depan Tuhan, ya Allah, tak sengajalah, ini semua Yahudi lah, ini semua syaitan lah ya Allah, saya sebenarnya tak gini, saya baik, saya sekolah tinggi. Tuan-tuan, belajar tinggi ke tak memungkinkan kita masuk surga. Kalau orang mengaji tinggi, dia katakan, dulu orang tak sebut belajar pandai-pandai jadi engineer, tak, mak bapak akan cakap belajar pandai-pandai besar masuk surga. Dia akan cakap yang tu. Maknanya kalau belajar tak pandai masuk neraka. Tapi yang masuk surga ini adalah dengan rahmat Allah dan orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi kalau tuan-tuan saya cerita ni, saya pun dah over the time. Dah 55 baru saya ceritakan tentang masalah saya tu dulu. Jadi sekarang apa saya buat, saya dah terlanjur. Saya buatlah, jagalah anak-anak saya kalau boleh. Jadi kalau tuan-tuan begitu jugalah, tengok anak-anak kita. Sekarang anak-anak dia punya Yahudi lagi kuat daripada kita. Zaman kita dulu tak ada Facebook, tak ada apa nama WhatsApp ni. Ini yang disebut oleh Nabi, akhir zaman fitnah tu akan bergelombang bagai laut yang ni. Tuan-tuan tengoklah WhatsApp, cerita benda sikit, dia punya mengarutnya panjang. Sampai bergaduh kadang-kadang, sampai maki-maki kadang-kadang. Orang kafir pula mengambil peranan dalam WhatsApp, dia maki Nabi. Bila maki, 100 orang mengamuk, dia kata tak boleh.
100 orang marah. Dia bercakap, minta maaf, saya tak tahu. Tak lama lepas tu orang lain pula, dia hina Nabi lagi. Marah, dia kira. Dah kurang lah, 80 orang saja marah. Lagi 20 saya tak marah. Dia cakap, minta maaf, tak sengaja, saya tak tahu. Dia kata. Tak lama lepas tu, dia hina Nabi lagi, mengamuk. Dia kira-kira, 30 orang saja marah. 70 sudah tak marah. Minta maaf, saya tak sengaja. Sekali lagi dia buat, lepas tu dia tengok, dia orang sudah tak marah lah. Itu indikator, tuan-tuan. Bila dia buat, dia tengok dah tak marah, maka segala maksiat akan keluar pada ketika itu. Sebagaimana yang tuan-tuan tengok hari ni televisyen, mula-mula keluar TV hitam putih je, cerita kecil kartun je, cerita combat je, cerita-cerita fantasi, voice to the bottom of the sea. Lepas tu cerita Melayu sikit-sikit, drama yang ringan-ringan aja. Malam Ustaz Hasanuddin penutup 6-7 minit, RM60 bayar kata Ustaz masa tu. Sikit-sikit. Sekarang TV dah warna, dah besar, dia punya terang, dia punya tu lagi masuk. Hingga kan pada masa TV warna, dia keluar satu program tajuk dia Teletubbies. Ibu-ibu tahu, dia letak baby yang umur 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan depan TV, dia pasang Teletubbies. Baby tu jadi kagum pasal apa? Warna tu, warna yang terang, merah, hijau, kuning. Dia duduk tengok aja. Tuan-tuan, ada satu kajian pada masa itu, saya pernah terbaca. Zaman Teletubbies tu, dia kata Teletubbies ni ada satu produk. Bayi tu boleh tengok aja, walaupun bahasa dia tak tahu apa dia cakap. Dia tak cakap guna perkataan, dia cakap guna apa pun dia cakap tak tahu. Tiba budak tu tengok aja, tak nangis. Jadi mak dia senang nak buat kerja apa, letak tengok Teletubbies. Tapi kajian tu beritahu warna-warna itu akan masuk melalui mata. Dia melekat dalam otak kanak-kanak. Yang 20 tahun akan datang, ada sejenis muzik yang akan bersesuaian dengan warna yang lekat dalam otak dia tu. Nampak? Punya hebat Yahudi. Dulu kita dengar Ahmad Jais, dengar apa, dengar Jamizan, dengar apa. Dan tak jauh daripada lagu Arab, Nasyid, Zapin, dekat. Tiba-tiba lepas tu keluar lagu, kau dah makan? Belum lagi, jom pergi makan. Jom pergi makan. Makan di mana? Makan di mana? Kita pun tak tahu ni bercakap ke menyanyi ni. Keluar satu zaman pelik. Pasal Yahudi dia akan hantar lagu dengan fashion. Lagu rock seluar koyak. Lagu rap seluar bawah buntut, bawah dia lutut. Bawah dia bawah lutut, atas buku lali, belakang bawah buntut. Rantai besar satu. Kalau rock rantai kat sini. Subang, jaket kulit, spek gelap, rambut panjang. Kalau rap dengan t-shirt lusuh, dengan apa. Yahudi hantar fashion music dengan attitude sekali. Maka tuan-tuan jangan heranlah kalau kita, negara kita ni ramai penagih dadah. Di Besut, saya pergi tu hari kempen anti dadah, 1,000 orang. 1,000 orang yang berdaftar dengan AADK, 2 orang saja bukan Muslim. Satu Cina, satu Siam. 998 Muslim. Yang kuat ngaji kita, yang kuat dakwah kita, yang bang kuat kita, yang takbir kuat kita, yang isyak dadah kuat pun kita. Peringkat negeri, peringkat negara, Besut pemegang pingat gangsa nombor 3. Kalau peringkat negeri Terengganu, dia turun naik, dia pernah jadi juara, naik Johan penyalahgunaan dadah. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak buat? Kenapa persoalannya orang Islam dijadikan begitu, dijadikan mangsa? Diberitahu statistik pil koda tu, daripada Thailand 30 sen sampai ke Pulau Perhentian dia jadi RM6. Daripada Pulau Perhentian naik ke Besut dia jadi RM12. Dahsyat tuan-tuan. Orang Islam semua yang kena ni semua. Maka saya pun kata, dadah itu juga adalah agenda Yahudi untuk melemahkan orang muda sebuah negara Islam. Jangan lupa 1847 Yahudi di Switzerland telah mewujudkan 24 protokol untuk 100 tahun, berakhir pada 1997. 1947 dia orang dapat rampas Baitul Maqdis. Daripada itu sampailah 1997, bahkan hingga sekarang dia sudah memberi kesan kepada banyak negara. Hingga yang terbaru tuan-tuan tengok, Netanyahu sendiri memberi pengakuan bahawa Israel ada bekerjasama dengan Syiah.
untuk menjatuhkan umat Islam. Da'i syabu semua ni tuan-tuan. Jadi kita ni dikelirukan dengan terlalu banyak perkara. Tapi ghairil maghdubi alaihim, yang ni kita tak tengok betul-betul. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang bukan murkai. Jadi tuan-tuan, jangan malu jadi orang Islam, jangan malu berbudayakan Islam, jangan malu dilihat sebagai orang Islam. Supaya kita tak malu, kita bina takwa kita. Maka walaupun emas lebih tinggi daripada kita, kita tak akan malu kerana kita berdiri atas takwa. Maka kita yakin selagi kita hidup, takwa kita tinggi, bila kita mati kita akan masuk ke syurga Allah. InsyaAllah. Sampai situ tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, lebih kurang malam ni kalau ada yang terkurang itu adalah kejahilan saya. Yang baik itu semua ilmu daripada Allah. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah. Rabbi zidna 'ilma wa likna bis salihin wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.